Kemudian atas kepala gelincir dia dah masuk zuhur. Gelincir dia masuk zuhur. Kemudian turun. Lebih ada bayang-bayang daripada objek. Kalau kita belajar kiam kan, kayu. Lebih ada bayang-bayang daripada kayu, maka dah masuk waktu asar. Dah masuk waktu asar. Maknanya cuaca dah redup, cuaca dah sedap, cuaca dah nyaman dah tak bahang dah lagi, insya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan solat ni lah, masa ni lah Nabi suruh kita jaga. Sebab ramai manusia pada masa tu berada dalam keadaan sibuk, reka dan lain. Kadang-kadang kerja dah habis, kerja dah balik, tapi sambung lagi kerja. Kerja yang hakiki dia dah habis, tapi balik rumah sampai tengok cuaca redup, sambung lagi kerja. Pergi kebun lagi, buat tu lagi, buat ni lagi. Zaman sekarang ni mana cukup satu kerja ustaz, dan kos hidup tinggi, sambung lagi kerja. Ataupun tengok cuaca baik tak hujan, jomlah kita bersukan, berhit basikal, main badminton, main takraw, main itu, main ni. Ataupun balik kerja, nak balik dulu, ngetel dulu kerja. Singgah warung, singgah mamak, ngetel dulu. Bukan cukup setengah jam, 1 jam bersembang, tak habis-habis bercerita. Ataupun pergi supermarket, pergi mega dulu, pergi kedai dulu. Balik sekarang bang, jangan lupa singgah mega, belanja barang susu anak, susu saya saja. Beli tu beli ni, maklumlah malam kan tak sempat, supermarket dah tutup cepat betul. Belum pukul 10, pukul 9 lebih dia dah kemana-kemana nak cari tuan. Tak boleh. Penting ni. Sibuk, waktu ni memang waktu sibuk tuan-tuan. Waktu ni memang waktu sibuk. Jadi Nabi suruh kita jaga, jangan sampai kita lalai, cuai, tinggalkan solat fardu asar yang dikeluarkan satu daripada solat subuh. Dan yang kedua, solat fardu subuh. Dah barang pasti memang sejuk lah. Tambah lagi aircon, tak hebat. Tak ada aircon, kipas lagi, luar biasa. Memang sejuk, tak nafi lah. Memang sejuk. Yang dikatakan subuh ni apa tuan-tuan? Terlebih fajar sadiq. Fajar sadiq, cahaya matahari dah keluar. Kalau kita tengok arah timur, ada garisan putih. Kalau fajar kazib, dia ada garis putih juga, tapi putih dia bercampur hitam, gelap, berputus-putus hitam. Dan dia menjadi makin gelap, dia bukan jadi makin cerah. Dia tak lama, dia pendek, tak panjang. Beza dengan fajar sadiq, dia panjang. Dia tak berapa panjang, pendek. Dan dia berbalam-balam, balam-balam, bercampur-campur hitam. Dan dia semakin gelap, semakin gelap dan dia hilang. Yang tu nama fajar kazib. Dia belum masuk lagi Ustaz. Yang tu nama fajar kazib, subuh belum masuk lagi. Dia bawa cacah. Jadi habis daripada fajar kazib, nanti dia keluar fajar sadiq, yang mana dia putih, panjang, dan dia semakin putih, semakin cerah, sampailah syuruk, keluar matahari. Keluar matahari betul tadi. Tu beza dia tuan-tuan. Habis waktu dia bila keluar matahari, bila kata isyraq tadi, habis waktu subuh tadi. Dan mata Allah Subhanahu wa taala, solat fardu subuh, solat sejuk. Sebab waktu memang sejuk, tak nafilah. Kemudian rumah pula ngala-ngala sagil, kaki bukit, tambah lagi sejuk.
Tambah lagi pula musim hujan. Dan malam tadi hujan, baik pagi kita hujan. Kalau pagi hujan, Allah malam. Saya ke mana, tuan-tuan pun ke mana. Betul? Alhamdulillah, syukur cuaca baik. Cuma tak jangka dia ada roblok. Dia ada roblok je. Dia tak bawa pula. Nonong, ingatkan dia rupanya telefon. Nanti kena pusing sana. Balik pusing sana. Tak jangka pula. Baik tadi dia duduk aja. Mula-mula jauh pupu. Sejuk tuan-tuan, gelap lagi, sejuk lagi. Allah Ta'ala dia tahu. Apa mujahadahnya kita nak tinggalkan selimut, nak tinggalkan bantal, betul? Waktu lama kata nak tengok kuat tak kuat kita ni, nak tengok kuat tak kuat kita ni, tengok waktu subuh. Tengok waktu subuh. Kalau siang memang kuat, habis 3 pinggan, 4 pinggan. Pikul baju 20 kampit saja-saja je. Pikul simen 20 kampit saja-saja je. Pikul apa lagi? Pikul bini, pikul laki saja-saja je. Itu siang. Nak tengok betul kuat, tengok waktu subuh. Tengok waktu subuh. Nak ada selimut pun tak boleh. Beberapa orang saat ini ketika ini masih lagi berselubung, masih lagi berselimut. Berat betul nak buka selimut, bercinta. Duduk bawah selimut betul, sedap pun tak. Buka aircon. Buka aircon nombor 22. Duduk sejuk je, tak duduk sangat. Tutup dengan tutup. Jangan long distance. Long distance lah. Berapa orang kemudian bantal pun sama. Selimut tak mampu nak angkat, bantal pun tak mampu nak alih. Padahal bukan tidur bantal batu pun. Paling-paling pun bantal kabu, bantal span. Dia ustaz, saya bantal simen. Tak ada orang bantal simen yang ada. Kelopak mata nak buka waktu subuh, berapa punya berat ke? Pukul 4 setengah pagi kita nak buka mata kita, nak angkat kelopak mata kita. Rasa macam melekat betul. Padahal malam tadi kita tak tahu gam pun, betul? Sebelum tidur mana ada orang tahu gam kat mana? Tak ada. Tapi pagi nak buka mata, la ilaha illallah, melekat. Itu yang gam tu tinggal lagi. Dah basuh, dah mandi. Tapi kata ada gam lagi tu, kalau kuliah subuh tu macam nak melekat lagi. Ada sikit-sikit lagi gam ni. Tengoklah, kalau gam dia lebih kan, dia melekat dia lebih kan. Tak nak cakap apa kan. Tidurlah tuan-tuan. Orang dengar kuliah, dia boleh tidur. Tapi orang tidur, dia tak boleh dengar kuliah. Orang dengar kuliah, dia boleh tidur. Sebab kuliah, tidurlah. Tapi orang tidur, dia tak boleh dengar kuliah. Sebab dia kat rumah. Tak sampai lagi kan. Jadi orang yang dengar kuliah, dia boleh tidur. Tak ada masalah pun. Kan kita dah cerita dulu kan. 1 hari 8 jam. 1 bulan 240 jam. Banyak ni tidur. 1 bulan ni dah 240 jam. 60 tahun sama dengan tolak 20 tahun masa tidur. Betul? Hidup 60 tahun, tolak 20 tahun masa tidur. Itu tidur wajib. Tak campur tidur sunat, makruh, haram lagi. Tidur sunat lagi, tidur makruh lagi, tidur haram lagi. Maknanya agak 30 tahun lebih, 40 tahun lagi tidur jadi tiga. Tidur. Tidur tu memang manfaat. Tidur tu rehat. Tapi kalau terlebih tidur, tak ada manfaat, jadi lawa. Masa tu sia-sia belaka. Habis itu dia masa itu. Dah habis.
Sebab tu kata Nabi SAW, dan jalan orang jaga badan ni, apa janji dia? Allah janji dengan syurga. Allah janji dengan syurga. Jaga dua solat. Sibuk mana pun kita waktu petang, penat mana pun kita, letih mana pun kita, solat dulu, jemaah dulu, masjid dulu. Ini jaga. Dia kata kita jaga, mesti solat awal waktu. Yang dikatakan jaga, kita solat awal waktu. Yang kita katakan jaga, kita solat berjemaah. Yang dikatakan kita jaga, kita solat di mana ada dilakukan. Ini nama jaga solat. Tak cukup semayang awal waktu je, tak cukup jemaah kat rumah je. Maknanya tiga benda ni kita sempurna. Kita tak nak masuk buat ihsan lagi, buat usyuk lagi. Pagi letih macam mana pun, ngantuk macam mana pun, tak larat macam mana pun kita mesti bangun juga. Usaha juga nak bangun, berjihad kita, tinggalkan bandar, tinggalkan selimut, tinggalkan bini kita. Sebab apa Nabi kita pernah pesan, siapa yang tidur lajak, siapa yang tidur lajak, terlajak tidur atau memang suka tidur lajak, kata Nabi SAW, telinga dia kena kencing setan. Ingat tak? Ini Nabi beritahu kita, siapa yang tak bangun subuh, kata Rasulullah, telinga dia kena kencing setan. Tuan-tuan, tidurlah, lajak-lajak, biar lubang telinga jadi tempat kencing setan. Belonggok setan dekat sanggil ni, kencing lubang telinga kita. Mari sini, ramai dekat. Pandang baru tangkap, dia tak lama lagi, sedap dia kencing kat telinga. Apa nak kata Nabi lagi? Istinsyak. Sebab apa? Waktu kita tidur, syaitan tidur dalam lubang hidung kita. Kita beristinsyak, masukkan air dalam hidung. Tidur tu, latihlah, masukkan air dalam lubang hidung kita. Sebab kata Rasulullah, masa tidur-tidur tadi, syaitan tumpang tidur dalam lubang hidung kita. Kalau kita tak zikir, kalau kita tak ingat Allah, kalau kita tak baca ayat-ayat Allah, memang itulah lubang hidung kita, tempat tidur. Dia bentang tutup, letak bantal, tidur dalam benak. Sedap juga lubang hidung orang susah tadi. Nah, tuan-tuan, ini sebagai mukadimah kita. Maknanya kita kena jagalah solat fardu asar kita, solat fardu subuh kita, kerana ganjaran besar yang dijanjikan oleh Allah SWT, iaitu syurga. Hidup kita memang nak tuju syurga. Dan kita bersyukur pada pagi ini lagi Allah rezekikan kita dapat duduk dalam majlis ilmu, dapat duduk dalam taman-taman syurga. Nak masuk syurga istana depan sana. Nak tiba syurga, taman kan. Jadi kita masuk istana. Yang masuk istana kan tengah rumah sana. Bila buka pintu pagar, lalu taman dulu, lalu taman. Makin banyak taman kita lalu, makin dekat kita dengan mahligai kita, makin dekat kita dengan istana tadi yang nama syurga. Kalau kat dunia kita tak minat dengan taman syurga Allah, macam mana akhirat Allah nak bagi kita mahligai syurga? Tak minat lah. Tak minat lah kuliah-kuliah. Dia lepas solat saya balik je dia kata. Banyak hal lagi, banyak benda lagi nak buat. Tuan, maaf cakap, kalau dunia kita tak berminat dengan taman syurga, macam mana Allah nak bagi kita syurga akhirat? Ini kita fikir-fikir genong selalu. Tanam minat kita, usaha, paksa diri kita nak berada dalam taman-taman syurga Allah SWT atas itu ini, insyaAllah. Tuan-tuan, rahmat Allah SWT, kita nak sambung lagi perkongsian kita tentang kisah Nabi Allah Ibrahim yang dikenal sebagai Abul Anbiya, itu bapa kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tak ada Nabi dan Rasul selepas daripada Nabi Ibrahim, melainkan daripada keturunan baginda alaihissalam, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang kita sebut namanya tiap-tiap kali dalam solat kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan atuk dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita hukumnya fardu, hukumnya wajib dan rukun. Nabi Ibrahim hukumnya sunat. Tapi dua-dua dia ada. Selagi ada orang solat, selagi itulah nama Nabi dua Nabi ni, insyaAllah jadi unity di bibir kita, insyaAllah. Kita dah tahu bahawa sebenarnya Nabi Allah Ibrahim adalah Nabi yang ke-5, ke-6. Nabi yang ke-6.
Nabi yang ke-6 daripada senarai nabi-nabi yang wajib kita tahu. Lahir di negeri Babylon ataupun sekarang disebut sebagai kerajaan Rom, kerajaan Iraq, Iran dan sekitar dia. Kerajaan yang maju, yang makmur, dan sehingga terkenal dengan satu tempat yang namanya Taman Tergantung. Sampai hari ini orang fikir macam mana nak buat taman tergantung. Dia dah buat taman tergantung. Semua baik, semua bagus secara zahir. Yang tak baik, yang tak bagus secara batin, secara rohani. Kerana mereka tak kenal siapa pencipta mereka. Mereka tak kenal siapa pencipta mereka. Kita hari ini kenal, alhamdulillah, siapa pencipta kita. Cuma hari ini kita lupa. Manusia hari ini selalu lupa siapa pencipta dia. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan niaga, sibuk dengan dunia, lalai dengan kerja dunia, dan sampaikan lupa siapa pencipta dia, siapa yang buat dunia ni, siapa yang bagi dunia ni untuk dia. Dia sibuk dunia, cari dunia ni, tapi dia lupa tuan dunia. Kan ulang-ulang kita kata, tanam padi, lalang tak tumbuh. Tanam padi, lalang tumbuh. Tanam lalang, padi tak tumbuh, kan? Kejar dunia, akhirat tak dapat. Tapi kejar akhirat, dunia garanti dapat. Maknanya kalau kita tanam padi, lalang garanti tumbuh. Tak payah jemput, tak payah semai, tak payah bagi. Pada datang siapa yang semai benih, tak payah. Dia sukarela nak tumbuh dan menawarkan diri untuk tumbuh sedang-sedang padi tadi, untuk kerja lalang. Tapi kalau kita saja je biar apa sawah kita, memang saja niat kita nak tanam lalang, saja nak tanam lalang, orang kata aku lalang boleh buat ubat saja. Garanti, jangan harap padi nak tumbuh, jangan harap. Dan sifat raja mereka tadi diperintah oleh satu orang raja yang bernama Namrud bin Kanaan, yang mana raja bersifat buku besi, tak puas dengan kekuasaannya memerintah sebagai raja, akhirnya melantik diri dia sendiri dengan rasa tak malunya. Dengan rasa tak malunya, dia melantik diri dia sebagai Tuhan. Dia melantik diri dia sebagai Tuhan. Tak tahu siapa yang tawarkan diri Tuhan. Tiba-tiba dia lantik diri dia Tuhan. SPAJ ke apa tak ada kan. Jawatan Tuhan kan diri ke seorang. Dia diri kuasa dia jawatan. Sampai level Tuhan pun dia nak jadi. Dia melantik diri dia sebagai Tuhan. Yang mana kita tahu cerita ni sama macam kisah Fir'aun lah. Ana Rabbukum A'la. Nabi Musa sebut Allah Ta'ala. Kata dia berapa tinggi Allah Maha Tinggi kan. Allah Maha Tinggi. Berapa tinggi Tuhan Musa ni. Dia perintahkan hamba rakyat ni buat menara tinggi-tinggi. Sebab tu ada orang sebut lah, orang cakap buat menara tinggi-tinggi ni. Sama macam perangai Fir'aun. Ada orang kata kan. Sebab Fir'aun memang dia buat menara yang sangat tinggi, tuan-tuan, sangat tinggi. Riwayat kata sampai 8 batu. Ya tak tahulah. Tapi kalau fikir iya lah batu kan. Sebab KLCC tu pun tak sampai 1 batu ke. 8 batu dibuat. Orang ada nak cari-cari tak cari dah. Tapi memang tinggi lah. Tinggi sangat menara yang dibuat ni. Dengan tujuan apa? Dia nak jumpa Tuhan Musa. Nabi Musa kata Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi. Buatkanlah satu menara paling tinggi sekali. Aku nak naik, nak tengok. Naik. Tak ada pun, tak nampak pun Tuhan Musa. Musa kaki kecil. Musa menipu kata dia. Maka sekarang ni siapa yang paling tinggi? Akulah yang paling tinggi. Dan akulah sebagai Tuhan. Iblis kat bawah terpanjat. Dahsyatlah Fir'aun. Dia dengan Musa, dia dengan Fir'aun dia baik. Dia panggil lis-lis je. Dia tak panggil Iblis, abang lis. Lis je kan. Nak bergelok kan. Iblis panggil dia pun aun-aun je kan. Sama sadap sama kan. Aun, kau dah jadi Tuhan lah. Tuhan lah bang. Lama jadi raja tak best. Iblis terpanjat. Dia buat kata Iblis lagi takut. Sebab apa? Takut Tuhan turunkan balak bencana. Jadi
Iblis pun takut tuan-tuan, nak mengaku Tuhan. Tapi Firaun berlaku tak malu mengaku Tuhan. Allah istidras kan. Tak sakit, tak demam, tak pening kan. Kaya-kaya senang saja. Hanya mana nikmat Allah begitu, tanda Allah benci. Bukan tanda Allah sayang, tapi Allah benci, Allah tak suka kan. Sama lah macam kisah yang terjadi pada Namrud tu. Dia berfikir kalau rakyat dia mampu rela menyembah patung berhala, mengapa tidak menyembah dia saja sebagai Tuhan. Patung berhala tak beri manfaat, patung berhala tak boleh buat apa-apa. Dia yang dapat berbicara, mendengar, berfikir, memimpin mereka, membawa kemakmuran, melepaskan mereka daripada kesusahan. Dia yang dapat mengubah orang miskin jadi kaya. Dia lagi, dia perasan. Dia rasa diri dia boleh mengubah orang miskin jadi kaya, dan orang hina boleh diangkat menjadi orang yang mulia. Dia boleh angkat orang miskin jadi kaya, boleh angkat orang hina jadi mulia. Jadi semua cerita dunia lah. Dan ini memang kita suka kejar pada ni lah, kejar kemuliaan. Kemuliaan ada kat mana? Kemuliaan ada kat pangkat. Kemuliaan ada kat mana? Kemuliaan ada kat harta. Ini yang pada fikiran kita, pada otak kita ini. Manusia sanggup buat apa saja kerana pangkat, kerana jawatan. Tak kisahlah, PM tepi lah. Jadi aku dapat nanti dia. Jadi contoh tuan-tuan, ini bukan siapa-siapa kan. Duduk nak tunggu jawatan lama pun tak apa, jadi aku dapat nanti kan. Nakkan jawatan kerana mereka sangka dengan jawatan jadi menjadi mulia. Nakkan harta kerana mereka sangka dengan harta tadi dapat jadi mulia. Maknanya apa tuan-tuan? Jadi hamba lah. Hamba pada harta, hamba pada pangkat, hamba pada jawatan, hamba pada majikan. Hari ini kita ni patut-patut jadi hamba pada Allah. Tapi kita tak sedar, kita ni dah jadi hamba pada kerja, pada duit, pada bos, pada majikan. Tak semayang lagi, aku banyak kerja. Aku banyak kerja. Bila sebab aku banyak kerja, Allah lagi besar ke kerja lagi besar? Kerja lagi besar. Aku tak semayang ke? Kerja semayang. Aku takut bos marah. Takut bos marah. Kalau bos tahu, bos marah. Takut bos ke takut Allah? Takut bos. Maka jadi hamba bos, jadi hamba kerja, jadi hamba duit. Ini orang tak perasan lagi. Orang dulu dia jadi hamba, dia sedar, dia tahu dia hamba. Dia lelong kat pasar, kelenting kan. 20 dirham, 30 dirham. Dia tahu dia hamba, dan dia berusaha nak lepaskan diri dia seperti daripada belenggu hamba. Ini orang tak tahu, tak perasan, tak sedar dia jadi hamba. Kita kata dia hamba, dia marah pula kita. Pandai kau kata kau hamba ni, kau bagus sangat. Kita beritahu, ingatkan kan? Okey. Di tengah-tengah masyarakat yang demikian, lahirlah Nabi Ibrahim. Jadi seorang ayah yang bekerja dari pemahat dan pedagang patung. Tuan-tuan, kisah Nabi Ibrahim dengan bapa dia ada khilaf. Saya tak sempat lagi nak buka tafsir Kasir tu. Saya nak cari betul-betul tentang cerita bapa dia. Ada pendapat mengatakan Azab ni bukan bapa betul. Sebab Nabi Isa AS sendiri pesan beritahu bahawasanya dia dan keturunan Nabi, maknanya atas Nabi tu, Nabi punya nasab atas tu semuanya terpelihara daripada syirik. Jadi bila kita jumpa cerita macam ni, kat sini ada keraguan. Nanti kita carilah kan. Yang ini kita nak cari penjelasan lebih lagi. Yang ini kita tinggal dulu. Cuma kita ceritalah. Maksudnya yang kita faham, Azhar ni sebagai bapa ni. Tapi ada pendapat dari pakcik dia sebenarnya. Allah alam, nanti kita cari sebenarnya. Saya rasa kalau tak bersih berkasih ada jawapan. Cuma nak bawa tak ada lah tuan-tuan besar macam ni. Kalau buka lagi besar macam ni, bila kita nak baca kan.
Kalau buat rujukan boleh lah. Nak baca Allah Alam. Saya tak mampu lah. Kalau orang baik-baik boleh. Okey. Di tengah-tengah masyarakat yang buruk tadi, lahirlah Nabi Ibrahim dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang batu. Bukan dia lahir daripada ayah dia, tak. Dan bapa dia. Riwayat katakan, ada sebagian ulama cerita riwayat katakan bapa Nabi Ibrahim ni tukang buat patung, tukang buat berhala. Maknanya bukan bapa dia lahirkan, yang lahirkan tetap mak dia. Mana ada orang lelaki boleh beranak, betul? Ini hebat orang perempuan, nampak lebih lemah lembut, tapi dalaman dia hebat, dalaman dia kuat. Bukti dia apa? Allah letak rahim pada perempuan. Orang lelaki nama je rahim, nama je rahim, tapi dia tak ada rahim. Dia tak ada rahim. Rahim, kau ada rahim? Tak ada. Aku nama je rahim. Yang ada rahim, bini aku. Bini dia yang ada rahim. Satu makhluk yang Allah cipta hanya untuk orang perempuan, yang sampai hari ini, sampai bila pun manusia takkan dapat buat benda ni. Yang lain mungkin dia boleh ubah-ubah, boleh tiru-tiru, buat tu, buat ni, potong tu, potong ni. Sampai ke sekarang kalau kita tengok, ada golongan yang dikenal sebagai pondan ni lebih cantik daripada perempuan. Lebih cantik daripada perempuan. Saya pernah pergi pertandingan Ratu Cantik pondan tu. Ya Allah. Tak ada buat kerja, jangan dia pergi tengok. Dia buat kerja, dia buat kerja. Itulah hotel Kelani sekarang dah tutup kan. Dia buat pertandingan Ratu Cantik perempuan dan Ratu Cantik pondan. Dia cantik. Awal bapak badan dia, apa bentuk, apa semua. Memang cantik betul. Memang cantik betul. Dan dia main ni lah tu. Dia nyanyi lagu Hindustan, lagu Nazin. Tengok, betul ke dia nyanyi? Sama betul. Beriuk-riuk, mulut yang hirup ni melentik, melentur kan. Gaji dia memang beraktif lah kan. Kepala sampai kerantai bagi melupu kan. Kita jadi bangsa ni kalau menyanyi nak menang sangat kan. Yang ini boleh tiru, yang ini boleh buat. Tapi ada satu benda, macam mana usaha pun tak akan dapat tiru, iaitu nama rahim. Tak ada teknologi, takkan ada teknologi yang mampu sampai tahap nak buat rahim. Ini khusus untuk perempuan. Tuan-tuan bawa anak berapa kilo kak? 3 kilo, 4 kilo kan? Lebih kurang kan? 9 bulan, 10 kili, 9 bulan, 10 kili. Cuba nak try tak kuat orang lelaki, kita try ambil batu-batu yang banyak, 2 je. Ikat kat perut, nak tengok pun berapa lah. Yang ini lain. Ikat kat perut, berapa lah. Saya rasa nak sampai zuhur pun kita tak mampu tu. Tok Sarah tu nak tahan 9 bulan, nak sampai zuhur pun kita tak mampu. Ini je buat perempuan kan. Maka patutlah kata Nabi cakap ibu-ibu 3 kali kan. Siapa yang kena sayang, mak kan. Dia mengandungkan, dia melahirkan dan dia menyusukan. 3 benda ni orang lelaki tak boleh buat. Mengandung tak boleh buat, melahir tak boleh buat, menyusu tak boleh buat. Beli susu boleh. Walau bagaimanapun dalam bab ibu susuan, susu mak tadi bapak punya. Kena susu mak tadi bapak punya. Bukan bapak minum. Maknanya susu mak tadi kena bapak. Bila anak susuan menyusu, maka bapak dia, bapak lelaki tadi jadi bapak susuan. Kenapa ada susu tadi? Sebab bapak itu tukang bancu. Dan bapak itu tukang budak. Kaedah macam tu dah nak faham. Okey. Macam ni. Sejuk-sejuk balik lah kan. Dia sebagai calon rasul dan usul Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membawa berita kebenaran kepada kaum dia. Siapa? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim adalah sebagai calon rasul. Belum jadi rasul, tapi calon Nabi dan rasul yang nak bawa apa? Nak bawa kebenaran pada kaum dia. Ini kerja Nabi, kerja rasul.
sama je 124,313, 25, 521. Semuanya kerja yang sama, iaitu membawa kebenaran kepada kaumnya, kepada kaum masing-masing. Hebat Nabi kita kepada seluruh umat, pada seluruh makhluk, jin dan manusia pun nanti kita sampaikan iman, sampaikan kebenaran. Nabi lain tak ada, tapi Nabi kita Allah hebat, jauh beza. Okey. Khataman Nabiyin Sayyidul Mursalin. Sejak awal-awal lagi telah diilhamkan akal sehat dan fikiran tajam. Budak lagi Nabi Ibrahim ni memang cerdik, pandai. Sebab apa? Sebab keturunan, sebab pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih nak jadi Nabi, nak jadi Rasul, mestilah pilihan yang terbaik. Allah takkan salah pilih. Tak macam kita kan? Salah pilih. Pilih lah. Tak boleh harap rupanya. Biarkan kita pilih dia jadi pemimpin, kita menaruh harapan, rupanya kecewa kita. Tak, ini ketua kampung. Kata-kata contohnya kan pergi sampai jawatan. Ketua sektor aja, ketua sektor aja. Jangan sampai pergi tak ada live ni. Letih kan. Rupanya salah pilih. Ingatkan boleh harap, rupa tak boleh harap. Makan gigi pula kan. Menyesal kan. Okey. Jadi kalau Allah pilih, salah tak? Allah tak akan salah pilih, betul? Daripada segi kelakuan, akhlak, mental, fizikal, nasab, keturunan. Ini nasab yang kita ada macam kelakuan sikit tadi. Cuba cari jawapan dari depan untuk nasab ni. Okey. Membawa kesedaran bahawa apa yang diperbuat oleh kaumnya, termasuk ayahnya sendiri, sesat. Nabi Ibrahim ni cerdik. Antara sebab dia dapat gelaran Khalilullah ni kerana kecerdikan dia. Cerdik, lagi kecil dah cerdik. Cepat besar dan cepat cerdik. Benda pertama yang ditanya mak dia apa? Yang kita tahu, siapa Tuhan, betul? Pandai dia, cerdik dia, akan fikiran. Tanya mak dia, mak, siapa Tuhan kita? Senang mak dia jawab. Mak dia tak pergi kuliah, tauhid kan? Adalah perbuatan yang sesat, menandakan kebodohan dan kecantikan fikiran bahawa sebahagian kaumnya kepada patung-patung itu ada perbuatan yang mungkar yang harus dibenteras dan diperangi agar mereka kembali kepada Tuhan sembahan yang benar, iaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa, mencipta alam semesta. Nak kembali kepada kebenaran, nak suruh mereka ni bertaubat. Taubat tuan-tuan kan, ini dosa besar. Dosa syirik, dosa paling besar. Kena taubat betul-betul. Dunia ni memang tempat dosa. Minal danas, daripada kotoran, banyak kotoran dunia ni. Kita sapu macam mana pun rumah kita, lap macam mana pun rumah kita. Balik kampung, kunci pintu. Nak balik kampung kan, kemas rumah betul. Rumah-rumah siap-siap, sapu sampah, lap apa semua. Tutup lansir, tutup tingkap, kunci pintu bawah. Balik kampung, balik Kelantan, balik Terengganu kan? 2 minggu, 2 bulan. 2 bulan lama sangat, 2 minggu lah kan? 2 bulan, 2 minggu. 2 minggu, balik semula rumah kita. Masuk, berabuk tak? Berabuk. Meja berabuk, lantai berabuk, berdebu sebulan. Mana datang? Kan pintu dah tutup, tingkat dah tutup, sendal di bawah. Mana datang? Sebab dunia, sifat yang macam ni. Ini sifat dunia. Nak beritahu sifat dunia ni memang kotor. Sifat dunia ni memang berabuk. Pergilah mana pun. Udara nyaman di Cameron Highland, berabuk juga. Berabuk juga. Tak ada nyaman mana pun. Tak ada bersih mana pun. Sebab dunia ni kotor kan. Dan kita nak bersihkan diri kita macam mana? Dengan bertaubat. Taubat. Orang yang berdosa, tuan-tuan, orang yang berdosa cukup dengan sekali taubat.
kalau Allah terima. Orang yang berdosa cukup dengan sekali taubat. Tapi orang yang taat, dia akan berkali-kali bertaubat. Ini beza. Taubat orang berdosa sekali, Allah terima. Tapi kalau orang taat, dia akan sentiasa bertaubat. Taubat dia beza. Dia tahu dia hidup sentiasa dalam dosa dan sentiasa dalam dosa. Ini untung kita tuan-tuan, Allah bagi kita pintu taubat yang luas terbuka. Jadi kita lepas sembahyang, kita tasbih, kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33, Allahu akbar kabira, yang 100. Kata Nabi SAW, Allah hapuskan dosa kita walaupun sebanyak buih kat laut. Maknanya dosa kita level macam tu lah. Itu dosa-dosa kecil lah. Macam dosa abu atas meja kan, nak sapu lah gitu. Tapi ada juga atas meja tu bukan abu. Ada juga kadang-kadang ada liquid paper. Ada juga air manis melekit. Yang tu kita tak boleh lap dengan biasa, dengan kain macam biasa kan. Kita kena apa? Kena guna air, kena guna sabun. Maknanya apa? Kena taubat lebih sikit, kena usaha lebih sikit. Macam tu. Semasa remaja Nabi Allah Ibrahim disuruh ayahnya menjaga patung-patung perbuatannya keliling kota. Namun kerana iman dan tauhid yang diilhamkan Tuhan padanya, dia tak semangat, malas, menyampah nak menjaga patung itu dan mengejek-ngejek pada siapa yang membelinya, calon membelinya. Katanya siapa nak beli patung-patung bodoh tak guna. Ini asal masa kecil lah. Maknanya Nabi-Nabi ini memang fitrah dia menjaga. Fitrah dia menjaga. Cuma Nabi baiknya jaga tak betul sikit lah. Awal-awal dulu kan. Fitrah Nabi memang menjaga. Termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita daripada kecil 12 tahun ikut pakcik dia, bapak sedang menjaga. Anak kita 12 tahun buat apa? Main game siang malam. Betul? Main game siang malam. Pakcik menjerit, kau punya homework dah buat tu. Baru dia nak baru dia ada banjat, buat banjat. Kalau tak, itulah kerja dia main game. Nabi 12 tahun ikut bapak sedang menjaga. Bukan menjaga nasi lemak kat simpang depan, tak. Menjaga Syam, menjaga ke Yaman. Di ila fi Quraisy, ila fi rehlah perjalanan Syita wasai ke Syam dan ke Yaman. Kenapa nak pergi Syam, ke Yaman? Kenapa tak pergi tangkap? Tangkap jauh dengan Allah kan. Syam ni kerajaan Syam ni besar tuan-tuan. Syam ni Syria. Zaman dulu Syam ni Empire Syria. Kalau sekarang ni Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Itu Syam. Jadi Syam ni pula cuaca dia lebih pada sejuk. Lebih pada sejuk. Sebab tu kalau musim panas, orang-orang Hijaz, orang Arab ni, dia pergi ke Syam. Sebab kalau panas mana pun, kalau musim panas pun tak panas mana dekat Syam. Itu sebab dia. Kenapa musim panas pergi Syam? Sebab kalau panas mana pun tak berapa sangat lah. Sebab kat Syam tu sejuk lah. Kemudian dalam musim sejuk, mereka pergi pula ke Yaman. Sebab apa? Sebab Yaman ni panas. Jadi bila sejuk, musim sejuk, taklah sejuk mana pun. Sebab sifat Yaman panas, iklim dia memang panas. Jadi kalau musim sejuk pun, dia tak sejuk mana pun, panas-panas gitu. Sebab tu ni hebat ayat-ayat Allah SWT. Kalau kita renung fikir, itu pun sikit dia yang kita tahu. Banyak berjuta masuk dari 10,000 yang kita tak tahu lagi sebalik kalam Allah SWT. Okey. Mengejek siapa yang membeli patung-patung ayah, yang nak membeli patung-patung ayah ni. Bodohnya pakcik ni nak beli patung ni. Pakcik ni bodoh lah. Kan ada patung bodoh ni. Memang aku tak bagi lah. Dia bodoh kan ni. Dia bodoh kan orang nak beli. Bodohnya pakcik ni beli patung bodoh ni. Agak-agak bagi tak? Memang tak lah. Budak dia gerak, tak apa. Memang tak beli lah.
Nabi Ibrahim tak suka kan? Nabi Ibrahim tak suka. Orang tak suka tuan, tak suka kan? Orang yang biasa kan? Sebab dia tahu benda tak betul. Tapi Nabi kita tak malah. Nabi kita alhamdulillah baik-baik belaka. Syam, Yaman pun jaga yang bagus-bagus. Sampai kita tahu cerita Nabi kita serempak dengan pendeta bernama Buhairah di Syam. Dia kenal tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disuruh Abu Talib bawa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bawa keluar lagi sejak dari itu. Sedangkan pada masa yang sama dekat kota Mekah pada zaman Nabi belum diutuskan, memang banyak berhala. Mekah ni tempat yang sama. Nabi Allah Ibrahim berdakwah pun di kota Mekah, tempat yang sama. Baitullah Nabi Ibrahim yang beda, tapi dengan sebab berlalu masa, ajaran Nabi Ibrahim dilupa. Sebab tu tuan-tuan kita kena buat maulid Nabi selalu. Sebab tu kita tiap tahun ada maulid, tiap tahun ada Isra', tiap tahun ada Hijrah, tiap tahun ada nuzul Quran. Kenapa? Sebab kita tak nak berulang sejarah yang berlaku zaman dulu. Nabi Ibrahim tak sampai Nabi kita berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, berapa ratus tahun ribuan, 1000 lebih 1000 tahun. Tapi tak ada rindu, tak diperbaharui ingatan kepada Nabi, ajaran Nabi itu tak ada rindu. Akhirnya apa? Berlaku penyelewengan. Ini tujuan kita selalu buat maulid, selalu buat Isra' Mi'raj dan semua ni. Kita nak ingatkan sentiasa diri kita, anak cucu keturunan kita pada Nabi SAW. Sebab kita dah hampir 1500 tahun berpisah dengan Nabi SAW. Tapi alhamdulillah kita masih mengekalkan dua benda, jaga dua benda. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, pegang benda ni selamat kamu di akhirat, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dua benda ni kita jaga ni. Alhamdulillah kita selamat. Hari ini anak cucu kita sampailah akhirat nanti insya-Allah. Sebentar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila lagi ni? Jam ni pukul 7 ke 7.30? 7 lah. Macam nak terus. Kita tahu ada 360 ekor. Yang paling besar nama dia Hubal. Hubal ni berhala yang mula-mula sekali. Hubal ni berhala yang mula-mula sekali, yang dibeli oleh Amru bin Lu'ay. Amru bin Lu'ay adalah orang kuat Khuza'ah yang memerintah Mekah pada masa itu. Dia raja, dia pembesar Mekah pada masa itu. Asal-asal kota Mekah diperintah oleh bangsa Jurhum, oleh kuat Jurhum. Kalau baca kitab Rahim Maktum ada cerita dia. Siti Hajar bersama Ismail memerintah ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir dengan kasih sayang Allah. Jumpa telaga Zamzam, burung pun berpusing-pusing dekat atas tu, tak ada air. Lalu kuat Jurhum tengok dia ada burung keluar, maknanya bawah tu ada air. Datang tengok betul ada seorang ibu dengan anak dia. Suku Jurhum jumpa Siti Hajar, Kak minta izin lah Kak, kita nak tumpang minum air ni, nak tumpang duduk sini lah, tak boleh Kak? Dan dia kata okey je, pun tak ada kawan. Duduk situ, bina perdebatan, jadi perkampungan, perdebatan. Masa berlalu, makin lama makin besar. Tapi tak lama lepas tu diserang oleh satu kuat yang bernama Khuza'ah. Perang, pendek cerita, Jurhum kalah, Jurhum keluar. Nak keluar, dia timbus dulu telaga Zamzam. Sebab tu kalau kita baca kitab sirah, telaga Zamzam pernah hilang hampir 500 tahun. Hilang telaga Zamzam. Hari ini pun dah hilang ke? Hari ini pun dah hilang telaga Zamzam. Yang ada Zamzam dia disalurkan pula kan. Telaga Zamzam dah tutup kan. Kalau tuan-tuan bijak, pandai, itu
kita dapat cari ada tanda dekat sekitar Kaabah. Okey. Jadi suku Jurhum keluar, dia tutup telaga Zam-Zam. Maka diperintah Bandar Mekah, diperintah oleh Puak Khuza'ah. Sampailah pada masa ratus-ratus tahun, ajaran Nabi Ibrahim ni makin lama makin jauh. Besok. Jadi satu masa Puak Raja Mekah ni, menteri besar ni nama Amr bin Lu'ay, daripada Puak Khuza'ah. Mereka ni kena sediakan minuman tiap-tiap kali musim haji. Orang-orang Mekah, orang Arab akan datang Mekah buat haji, syariat Nabi Allah Ibrahim. Jadi dia kena cari air, sediakan bekalan untuk jemaah haji. Benda ni lagi dulu, bukan sekarang, lagi dulu lagi. Dan mereka cari barang-barang air, makanan semua ni sampai ke Syam. Zaman dulu, jadi bila kata sampai Syam ni, dia tengok orang belah-belah Syam sembah berhala, sembah patung. Dia kata, korang sembah apa ni? Korang apa ni? Sembah apa ni? Kata, inilah Tuhan kita. Kata, ini Tuhan kita orang. Macam dia. Sekarang trend Tuhan macam ni, kata dia. Tuhan sekarang trend macam ni, kata dia. Kita orang minta tolong dengan dia. Kalau ada apa-apa hal, kan buka dia lah. Nak makan, nak minum, nak kahwin, nak kayu kan, minta je Tuhan, dengan Tuhan kan. Nanti pandai-pandai ada kautim dengan Allah dia. Macam sesat tuan kan. Sebab Tuhan tu macam bapak saudara dia tu dia. Oh ya ke? Macam best dia kata dia. Minta lah macam ekor dia. Nak balik, boleh kata dia. Kita orang tengah dia diskaun sekarang kan. Dia bawa balik kan. Macam ekor, letak dekat Kaabah. Dia cakap dengan orang Mekah, sekarang kita dah ada Tuhan baru dia. Tuhan ni lebih canggih kata dia. Nampak senang nak cerita. Apa-apa hal mengaku kat dia. Yang cakap ni nama Raja Mekah. Jadi Raja cakap, rakyat buat taat kan. Maka mereka pun menyembah patung yang bernama Hubal. Jadi bila kata dah sembah, kemudian dia perintahkan pula tiap-tiap puak ada patung masing-masing. Puak ada patung masing-masing. Dan bila sampai musim haji pula, suku-suku Arab daripada luar datang buat haji. Mereka tengok, dah ada Tuhan baru pula. Ada Tuhan baru kan. Ada jual tak? Banyak kita menjual sekarang kata dia. Kita orang sekarang banyak jual Tuhan kata dia kan. Terus mereka kan. Jadi sebagai souvenir, kita kalau pergi Mekah umrah kan bawa bagi souvenir, betul tak? Mana boleh tak ada kan? Boleh tak ada. Unta 3 ekor tu. Dia ada punya kan. Unta 3 ekor tu yang terbang, yang boleh taliah kan. Dia ada punya kan. Itu sekarang. Dulu mak bawa apa mak? Mak bawa balik Tuhan kata. Mak balik Tuhan kata dia. Berapa ekor? 3 ekor. Satu dekat depan, satu dekat tengah, satu dekat dapur. Boleh-boleh daripada Mekah. Nama dulu lah oleh Tuhan. Maka makin berkembanglah ajaran agama sesat syirik di tanah Arab pada masa itu. Ini kisah awal bagaimana berlaku penyembahan berhala di tanah Mekah. Sebab itu kata Nabi SAW, masa Nabi diperlihatkan neraka, Nabi nampak Amr bin Lu'ay ni terbuai sebuah di dalam neraka. Siksa yang amat teruk, yang azab, terbuai sebuah dia. Kenapa? Kerana dia lah yang membawa agama menyembah berhala di tanah Mekah. Allah Akbar tuan-tuan. Sikitlah sebagai pengetahuan lah kita macam mana berlakunya penyembahan berhala di kota Mekah pada masa itu. Dan ketika Nabi SAW dalam peristiwa Miftah Mekah, Nabi telah memusnahkan 360 berhala, ekor berhala, termasuk ada sekor kat atas Kaabah. Lepas Kaabah ada sekor lagi pula di sana. Sesat diri orang Arab pada masa itu kan. Itu tak masuk lagi yang saya lupa nama Isaf, satu Isaf. Yang jantan nama dia Isaf. Yang betina saya lupa nama dia apa. Na'ilah, nama dia Na'ilah. Isaf dan Na'ilah. Tuan-tuan, ada 2 ekor patung ni. Berhala nama dia Isaf dan Na'ilah.
Patung ni asal dia daripada manusia. Asal dia daripada manusia. Janji bercinta, Isam dan Naiklah ni bercinta, tapi cinta terhalang. Macam cerita dusta lah, cinta terhalang. Tak tahulah, mungkin Islam ni Bangladesh ke apa, Allah malam, tak tahu lah cerita kan. Jadi dia pun berjanji nak dating, nak jumpa dekat Kaabah. Jadi sekarang Abah pergi kedai dan bawa mak pergi pegang kan. Adik-beradik pun tidur tak ada kan. Yang dia, kita jumpa kat Kaabah. Jadi dia pun jumpa kat Kaabah. Tak ada cerita, jumpa kat Kaabah, dating kat Kaabah. Pelik orang tu kan, orang tu nak dating kat Tanjung ke apa kan. Dating kat Kaabah. Banyak tempat nak dating kan. Dating dekat Mama ke apa. Dating kat Kaabah, syok agaknya dia berzinah kat situ. Dia berzinah kat situ, Allah turunkan balak jadi batu. Jadi batu. Jadi batu. Ini cerita betul. Ini bukan cerita si tanggang semua tu. Di tanggang tu tak tahu lagi kebenaran Allah Malam. Yang ini pasti betul. Dan patung apa? Mereka dari patung batu ni tadi dijadikan pengajaran, diletakkan di Bukit Safa Seko dan di Bukit Marwah Seko pada masa itu sebagai peringatan orang Mekah supaya menjaga kehormatan, kemuliaan Kaabah. Tapi bila berlalu masa mereka sembah pula Isam dan Na'ilah pula dia macam ingat tengok tu malam. Sedikitlah daripada kisah-kisah berada yang saya tahu, yang kita dapat kongsi pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kongsian kita pada pagi ini ada kebaikan, ada manfaat yang dapat memperkuatkan lagi keyakinan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin segala-galanya datang daripada Allah, baik dan buruk datang daripada Allah, tapi atas kenilaian manusia, atas kenilaian kecuaian manusia, maka berlakulah keburukan. Memang Allah bagi semua datang daripada Allah, tapi kita boleh buat pilihan. Sebab tu kalau kita kuliah belajar adab dia, kita tak apa yang buruk daripada saya kan. Hakikat yang daripada Allah. Tapi kenapa buruk pada kau? Sebab kau tak tahu nak pilih, tak tahu nak pilih yang baik belaka, yang buruk juga kau pilih. Mohon ampun maaf, itu dengar saja banyak kekurangan ni. Jadi yang baik-baik pada Allah, yang buruk kesilap beradab dari Allah SWT, dan kesalahan dan kesilapan saya Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min adzabil nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin